Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya dalam video kali ini Muhammad Ridha bin Muhammad, insya-Allah kita akan membincangkan berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Qiraat. Dan dalam video kali ini kita akan lihat beberapa ilmu yang perlu kita pelajari ataupun perlu kita miliki apabila kita hendak membaca Al-Quran, duduk bersama dengan guru Al-Quran, membaca Al-Quran di hadapan guru tersebut. Jadi kita perlu melengkapkan diri kita dengan beberapa ilmu. Yang seperti mana dalam slide ini kita dapat lihat ada tujuh jenis ilmu. Jadi ilmu-ilmu ini sangat penting untuk kita persiapkan, untuk kita miliki sebelum kita bertemu dan juga menghadap guru Al-Quran dan membaca di hadapannya. InsyaAllah kita akan lihat satu persatu. Kepada para penonton sekalian, boleh share video ini kepada rakan-rakan dan juga jangan lupa subscribe channel saya supaya tidak terlepas video-video bermanfaat yang akan datang insyaAllah. Yang pertamanya adalah ilmu bahasa Arab. Di sini kita lihat. Jadi semua ilmu-ilmu ini yang kita akan bincangkan, tujuh ilmu ini ada kaitan. Dia saling melengkapi. Jadi yang pertama adalah ilmu Al-Arabiyah, bahasa Arab. Daripada ilmu bahasa Arab ini kita perlu mengetahui antaranya adalah makhraj dan sifat huruf. Daripada mana setiap huruf itu keluar. Ini ada kaitan jugalah dengan ilmu tajwid. Apabila kita belajar tajwid, pasti akan ada bab makhraj dan sifat huruf. Begitu juga dalam bahasa Arab ada bab al-aswad, suara dan sebagainya lah. Dia ada kaitan, beberapa kaitan. Jadi apabila kita belajar bahasa Arab, kita akan tahu setiap huruf itu keluarnya daripada mana. Jadi kita perlu mengeluarkan hamzah daripada makhrajnya, keluarkan ba daripada makhrajnya. Begitu juga setiap huruf mempunyai sifat-sifat yang tersendiri. Jadi kena jaga. Kena jaga sifat-sifat ini semasa kita membaca Al-Quran. Begitu juga apabila kita mempelajari ataupun memiliki ilmu bahasa Arab, kita perlu mengetahui berkaitan dengan i'rab huruf. Bagaimana huruf itu di'irabkan. Ini juga ada kaitan dengan bacaan Al-Quran, ada kaitan dengan Al-Qiraat apabila kita nak meng'irabkan satu-satu kalimah Al-Quran. Bagaimana baris dia? Adakah ia berbaris bawah, berbaris depan, berbaris atas dan sebagainya. Itu adalah ilmu yang pertama. Kemudian kita beralih kepada ilmu yang kedua, iaitu ilmu yang sangat penting ketika membaca Al-Quran, iaitu ilmu Al-Waqfu wal-Ibtida'. Okey, ilmu waqaf ibtida' ini biasa juga kita lihat dalam buku-buku tajwid dan juga biasa guru-guru Al-Quran akan mengajar kita. Apakah ia ilmu waqaf ibtida' ini? Iaitu kita akan mengetahui daripada ilmu ini tempat untuk berhenti. Dekat mana apabila kita baca Quran panjang-panjang, mana nak berhenti. Itu kita panggil waqaf lah. Mana kita nak berhenti dengan cara kita melihat kepada maknanya, lengkap maknanya, sempurna maknanya, kita nak menjaga makna setiap ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga apabila kita dah tahu tempat berhenti, maka kita perlu juga mengetahui ibtida', iaitu bagaimana kita nak menyambung semula ayat Al-Quran itu supaya apabila kita baca Quran tidak merosakkan maknanya. Ini adalah ilmu yang kedua. Kemudian ilmu yang ketiga iaitu al-fawasil wa addul ayat, iaitu kita mengetahui berkaitan ilmu fawasil. Dan juga addul ayat ni kita mengira ayat. Seni nak kira ayat. Bagaimana kita nak kira ayat ni? Ada ulama-ulama fawasil, ada kitab fawasil yang mana sebahagian ulama dia berhenti dekat sini. Sebagian ulama tidak. Jadi kita di Malaysia kita gunakan sahajalah sebagaimana dalam mushaf Al-Quran. Jadi apabila kita lihat dalam Al-Quran itu kita gunakan. Macam tadi ada tempat-tempat waqaf dalam Quran kita ikut. Kemudian dekat mana kepala ayat dalam Quran, tempat berhenti hujung ayat kita ikut juga sebagaimana dalam Al-Quran yang kita belajar dan kita beli di Malaysia ini. Jadi ilmu fawasil ni sebenarnya penting juga. Ada berkaitan dengan ilmu Al-Qiraat. Biasanya pelajar-pelajar Qiraat akan belajar subjek Al-Fawasil. Jadi ini adalah ilmu-ilmu asas lah apabila kita nak belajar berhadapan dengan guru Al-Quran. Kemudian ilmu yang seterusnya adalah ilmu rasam dan dhab. Ar-rasmu wad-dhabtu. Rasam ni adalah ilmu
penulisan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu ditulis? Ejaan dia bagaimana? Alif, Lam, Ha, Mim, Dal. Alhamdu. Bagaimana Alhamdu ditulis? Dan seterusnya perkataan-perkataan dan juga kalimah-kalimah yang lain. Itu adalah resam. Iaitu cara penulisan Al-Quran. Begitu juga Ad-Dabtu. Ad-Dabtu ni adalah cara penandaan. Ar-Rasmu wad-Dabtu, penulisan dan penandaan. Ada banyak tanda-tanda dalam Al-Quran yang perlu kita ketahui. Tanda baris atas, baris bawah, baris depan, tanda imalah, tanda Ishmam dan sebagainya. Jadi apabila kita tahu tanda-tanda dalam Al-Quran, maka memudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Itu pentinglah untuk kita. Kemudian ilmu yang kelima, iaitu ilmu Al-Isnad. Ilmu berkaitan dengan sanad Al-Quran. Iaitu apabila kita perlu juga mengetahui berkaitan dengan punca sanad tersebut. Daripada mana kita ambil sanad ni? Jadi ada sebahagian sanad yang mungkin kebanyakan lah, kalau kat Malaysia ni kita punya sanad berpunca daripada Mesir, negara Mesir. Banyak guru-guru kita yang mengambil sanad Al-Quran ni daripada Mesir, belajar Al-Quran di Mesir kebanyakannya. Kemudian ada sebahagian lah, tak ramai, yang mengambil sanad Al-Quran juga, belajar Al-Quran di Syria. Begitu juga kita boleh mengetahui darjat sanad. Apabila kita mengetahui ilmu sanad, kita akan tahu darjat sanad sama ada sahih ataupun dhaif dan sebagainya. Begitu juga kita perlu mengetahui syarat-syarat rijal sanad. Rijal sanad ni maksud dia adalah orang yang membawa sanad tu, perawi Al-Quran itu, orang yang membacakan Al-Quran, guru kita, kita sendiri orang rijal sanad. Kita rijal sanad lah. Kita bawa Al-Quran itu, guru kita juga rijal sanad yang bawa Al-Quran itu. Jadi antara syarat dia adalah mestilah seseorang itu adil dan dhabit. Tahu ya, adil dan dhabit. Mesti orang yang rijal itu yang bawa Quran, guru kita seorang yang adil, baik akhlaknya, bagus akhlaknya, keterampilannya, pakaiannya. Begitu juga guru kita nak ambil, mestilah kita tengok guru kita yang dhabit, tadi adil. Kemudian dhabit tu maknanya dia kuat ingatan, bagus bacaan dia tu, seperti mana yang tertulis itulah dibaca dengan baik, sahih bacaannya. Apa yang guru dia ajar, dia ajar pula kepada kita. Dhabit, kuat ingatan, betul bacaannya, baca pula kepada kita, belajar pula kita. Maka kita juga perlu menjadi rijal sanad yang adil dan dhabit untuk kita ajarkan pula kepada anak-anak murid kita. Jadi penting ya, ilmu sanad ini penting. Kemudian yang keenam iaitu ilmu al-ibtida wal khatam wat takbir, iaitu ilmu bagaimana kita nak memulakan bacaan Quran. Pada awal bagaimana kita nak memulakan bacaan Quran, kemudian akhir sekali khatam Al-Quran, bagaimana ada ilmu khatam Quran, kemudian ada pula ilmu bertakbir ketika khatam Al-Quran dan sebagainya. Ini kita boleh rujuklah dalam kitab-kitab, ada banyak yang mengajar kita bagaimana kita nak menamatkan ataupun mengkhatamkan bacaan Al-Quran kita mengikut kaedah ataupun amalan salafus soleh. Dan yang terakhir, ilmu yang ketujuh perlu kita miliki apabila kita nak belajar Quran, dan juga ilmu ini sangat penting. Yang ni ilmu yang biasa kita tahulah, iaitu ilmu tajwid. Ni semua orang tahu. Ilmu tajwid ni biasa memang dipelajari di Malaysia secara teori, belajar kat masjid, belajar kat surau, belajar kat kelas, belajar kat bengkel, kursus dan sebagainya. Belajar tajwid, teori. Dan praktikal, kena praktikalkan tajwid itu di hadapan guru kita. Kita baca depan guru kita secara praktikal, membaca secara bertajwid. Iaitu kita melafazkan setiap kalimah Al-Quran itu dengan sahih. Kita menunaikan setiap hak-hak, ayat-ayat, huruf-huruf daripada Al-Quran itu. Itu adalah ilmu tajwid. Jadi ketujuh-tujuh ilmu ini saling berkaitan, saling melengkapi. Apabila kita nak belajar Al-Quran, kita perlu melengkapkan diri kita dengan ilmu-ilmu ini. Yang asas pun kita dapat, Alhamdulillah. Kita dapat secara asas ilmu-ilmu ini, maknanya kita tahu sedikit sebanyak, Alhamdulillah. Maka melayakkan kita untuk belajar Al-Quran di hadapan guru. Kalau kita tak sempat belajar, mungkin sambil-sambil kita belajar berhadapan dengan guru Al-Quran itu, kita boleh ambil ilmu ini daripada guru Al-Quran kita. Wallahu'alam, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kongsikan pada hari ini. Jadi ilmu-ilmu ini perlu kita miliki. Kita mengambil bacaan Al-Quran itu dalam keadaan kita ada ilmu.
Bukan kita nak ambil sanad Quran, bukan kita nak bertalaki itu suka-suka, bukan. Tapi kita kena lengkapkan diri kita juga dengan ilmu, dan juga apabila kita dapat membaca dengan praktikal bacaan yang sahih. Wallahu a'lam. Kongsikan video ini kepada rakan-rakan kita yang lain supaya sama-sama dapat mengambil manfaat, dan jangan lupa subscribe channel saya supaya tidak terlepas video-video bermanfaat yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.